Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan lagi dalam siri belajar faraid melalui kita melihat kes-kes yang ada. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba melihat 3 lagi kes untuk kita apply apa yang pernah kita belajar berkaitan dengan waris dan juga bahagian-bahagian bagi setiap peruntukan faraid yang ada untuk setiap waris dan bagaimana pengiraan bagi mereka. Pada pertemuan kali ini kita akan lihat 3 kes, 10 dan 11 dan 12. Kita lihat dulu kes yang ke-10, iaitu seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 5 orang isteri, ada isteri maksudnya 5 orang anak dan seorang anak, 5 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Beginilah kalau kita rajahkan gambar rajah keluarga ini, maka si mati meninggalkan isteri dan kemudian anak-anak kepada si mati seramai 6 orang dan 5 orang daripadanya adalah anak perempuan. Bagaimana kita selesaikan kes ini? Mari kita lihat dalam bentuk jadual. Kita senaraikan terlebih dahulu waris-waris yang ada, kerana dia akan terkait sama ada dapat, layak atau tidak. Tapi dalam kes ini kesemuanya adalah layak. Okey. Isteri akan mendapat 1/8. Isteri si mati akan dapat 1/8. Kita dah belajar kerana si mati meninggalkan zuriat, maka peruntukan dalam faraid kepada isteri adalah sebanyak 1/8. Manakala anak-anak kepada si mati akan mendapat secara baki, ataupun istilah yang kita gunakan dalam faraid ialah asabah bil ghair, iaitu anak-anak perempuan itu akan bertukar status daripada ashabul furud kepada asabah dengan portion anak lelaki double, anak perempuan kekal satu. Dalam ayat 11, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Cuba kita perhatikan bagaimana kita selesaikan keseluruhan kes ini dengan menentukan asal masalah ataupun jumlah kepada kes ini. Disebabkan dalam kes ini hanya ada satu fraction sahaja, satu pecahan sahaja, iaitu 1/8, maka 8 itu, denominator itu akan diambil sebagai base number, sebagai asal masalah dalam bahasa faraid. Kemudian bagaimana kita tentukan saham, iaitu 8/8, 1 darab 1, itulah saham untuk isteri. Sedangkan total adalah 8. Ini bermakna jumlah keseluruhan kepada isteri, anak-anak adalah 7 sahaja. 7 sahaja. Jika kita perhatikan anak-anak kepada si mati dalam kes ini, iaitu perempuan mewakili 1, anak perempuan ada 5 orang, so bermakna di sini ada 5 bahagian, tetapi anak lelaki mewakili 2 bahagian. So jumlah keseluruhan adalah sebanyak 7 bahagian. Apabila kita perhatikan, bilangan yang sepatutnya ada untuk 7 orang itu adalah sama dengan saham yang berbaki selepas kita tolakkan kepada isteri si mati. Oleh itu, dalam kes ini agak mudah kerana keseluruhan 7 itu terus dibahagikan tanpa perlu diselaraskan ataupun tanpa kita letakkan kolom yang berkaitan dengan tashih ataupun penyelarasan kepada pecahan yang baru. So ini adalah kes untuk nombor 10, maka pecahan-pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. So itulah ilmu faraid, iaitu kita selesaikan terlebih dahulu, kita tentukan terlebih dahulu kerana nilaian harta mungkin berbeza-beza. Perlu dinilai harta si mati. Seterusnya kita pergi ke kes yang ke-11, iaitu seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang anak perempuan, seorang saudara perempuan seibu sebapa, maksudnya adik-beradik perempuan kandung, dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa, iaitu adik-beradik lelaki kandung. So kalau kita dapat rajahkan, beginilah keadaan family tree ataupun keluarga kepada si mati tersebut. Hanya ada anak perempuan dan hanya ada adik-beradik.
Dan penyelesaian bagi kes ini ialah kita senaraikan terlebih dahulu, anak perempuan, dua orang anak perempuan si mati layak untuk mendapat 2/3. Dalam sifir formula faraid, jika si mati tinggalkan lebih daripada seorang anak perempuan, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Itu formula dia. So, jika 2/3 sudah diserahkan kepada anak perempuan, maka adik-beradik kepada si mati layak untuk mendapat baki atas nama sama tadi, asabah bil ghaib. Cuba kita perhatikan untuk penyelesaian ini, disebabkan sekali lagi hanya ada satu pecahan sahaja dalam kes ini dan nombor yang di bawah itu adalah 3, maka 3 itulah yang akan dijadikan sebagai base number ataupun asal masalah dalam ilmu faraid, okey, ataupun jumlah untuk keseluruhan kes ini. So, kemudian kita tentukan saham. Saham adalah nombor di atas, maksudnya 3 bahagi 3 1, 1 darab 1, 1 darab 2 adalah 2, itu untuk anak-anak. Dan baki selepas 2 untuk anak-anak ialah sebanyak 1 bahagian. Ya, 1 bahagian. Cumanya 1 itu tidak boleh kita bahagikan kepada siapa? Kepada adik-beradik si mati. Cuba kita perhatikan. Si mati ada seorang adik-beradik perempuan. Maksudnya dia kekal 1 bahagian. Ya, dia kekal 1 bahagian. Adik-beradik lelaki 2 bahagian. Disebabkan dia ada 2, di sini ada jumlahnya sebanyak 5 bahagian yang perlu diambil daripada 1 bahagian yang berbaki tadi. Oleh itu, penyelesaian yang sepatutnya kita gunakan ialah untuk memudahkan keadaan itu, maka keseluruhan saham dan juga asal masalah ini akan didarabkan dengan 5 sebagai penyelesaian ataupun penyerahan supaya semua saham setiap waris itu dapat diketahui. Okay. Kita akan mulakan dengan mendarab 3/5 di bahagian bawah sebagai asal masalah, maka akan keluarlah nombor yang baru iaitu sebanyak 15. Jika bawah didarab dengan 5, maka keseluruhan saham di atas juga didarabkan 5. Contoh, di bahagian anak perempuan 2 darab 5 bersamaan 10 dan di bahagian baki tadi 1 darab 5 bersamaan 5. Barulah kita perhatikan, barulah dapat diagihkan kepada setiap bilangan waris yang ada. Contoh, dalam 10 bahagian anak perempuan itu, setiap anak perempuan akan mewakili 5 bahagian. Dan dalam bahagian 5 yang berbaki untuk adik-beradik, rupa-rupanya untuk adik-beradik perempuan adalah 1 dan adik-beradik lelaki adalah 2 bahagian. So, di sinilah peranan adik-beradik si mati untuk menjaga keluarga tersebut, termasuk anak buah. Ini pangkat anak buah kepada dia lah, iaitu anak-anak si mati itu pangkat anak buah. So, adik-beradik lelaki sangat bertanggungjawab lah untuk menguruskan, untuk menjaga, bagi perlindungan, dan mungkin dia adalah sebahagian. Kenapa dapat? Kerana dia adalah sebahagian daripada wali kepada anak buah ini, yang kehilangan mak ataupun maknya telah meninggal dunia. So, ini adalah penyelesaian akhir. Maksudnya, pecahan-pecahan akhir ini perlulah didarabkan dengan harta sebenar si mati, maka barulah kita akan ketahui setiap waris itu layak untuk mendapat berapa bahagian. Ini adalah untuk penyelesaian bagi kes yang bernombor 11. Kita berpindah kepada kes yang ke-12. Kes yang ke-12, mari kita perhatikan apakah kes dia. Iaitu si mati meninggalkan, seorang lelaki meninggalkan waris iaitu isteri, 2 orang anak lelaki, seorang saudara lelaki seibu sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Ya. Ini ada isteri, ada anak lelaki sahaja, dan juga adik-beradik kandung. Ini adalah contoh kalau kita dapat gambarkan keluarga tersebut ataupun keluarga keturunan si mati. Dan penyelesaiannya adalah seperti berikut. Di sini lebih mudah kerana si mati meninggalkan anak lelaki. Anak lelaki itu akan dapat atas kapasiti asabah bin nafs, bukan asabah bil ghair. Sebab mereka adalah lelaki sahaja. Okey. Cuba kita perhatikan yang layak untuk dapat daripada senarai waris keluarga tadi ialah
isteri si mati dan anak lelaki sahaja. Manakala adik-beradik si mati, walaupun mereka tersenarai, tetapi kita kena faham dalam ilmu faraid, yang layak itu belum tentu berhak untuk dapat. Dalam bahasa mudahnya ialah ada orang lain yang lebih kuat. Dalam kes nombor 12 ini yang paling kuat ialah anak-anak lelaki. Cuba kita perhatikan, isteri akan mendapat 1/8. Kenapa? Kerana si mati meninggalkan zuriat. Dan anak-anak lelaki akan dapat membaki, manakala adik-beradik akan dihalang ataupun hajab, ataupun terdinding istilah dia. Sama juga dalam kes ini, disebabkan hanya ada satu sahaja fraction, dan iaitu 1/8, maka 8 itulah yang akan diambil sebagai base number ataupun asal masalah kepada kes ini. Dan dengan mudahnya kita akan tahu isteri akan mendapat satu bahagian, iaitu 8 bahagi 8, 1 darab 1 bersamaan 1. Dan tolakkan sahaja 8 tolak 1 bersamaan dengan 7. Itu adalah bahagian isteri dan anak-anak. Walau bagaimanapun, dalam kes ini ada 2 anak lelaki. Sedangkan 7 saham itu sukar untuk kita bahagikan kepada 2. Sebab kita nak tahu setiap waris mesti tahu bahagian masing-masing. Oleh itu, cara yang paling mudah ialah kita darabkan terlebih dahulu dengan nombor 2. Mana datangnya nombor 2 ni? Sebab datang daripada bilangan anak lelaki tersebut. So 8 darab 2 bersamaan dengan 16. Jika bawah darab 2, atas juga akan didarabkan dengan 2, iaitu 1 darab 2, 2/16 untuk isteri si mati. 7 darab 2 bersamaan dengan 14. Di sinilah kita dapat lebih mudah, iaitu 14 itu boleh dibahagikan dengan 2. Ini bermakna setiap anak lelaki akan memperolehi 7/16. Dan inilah hasil akhir, inilah pecahan akhir ini yang akan didarabkan dengan harta sebenar yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau kita dalam ringgit lah. So itulah antara kes 3 kes dalam minggu ini yang menjadi tumpuan kita, ataupun kita hendak mengingat kembali apa yang pernah kita belajar berkaitan dengan waris dan bahagian-bahagiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.